Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral Mega di TV9. Terima kasih anda menepati appointment anda untuk bersama dengan saya dan tetamu undangan saya, Ustaz Ashraf Ridwan. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dalam kehidupan kita, daripada kita dilahirkan, Allah jadikan kita daripada baby, lepas tu jadi kanak-kanak, lepas tu jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa. Dalam kehidupan tu, zaman tu bertukar atau tidak, ataupun sebenarnya benda je bertukar, atau pandangan Ustaz macam mana? Dalam dunia ni ada satu makhluk yang special. 40 wording digunakan dalam Quran. Makhluk ni nama masa. Sebenarnya setiap apa yang berlaku ni ada proses. Kun fayakun. Jadilah. Kalau nak jadi, jadilah. Tapi bila dia nak sebut, aku menciptakan langit dunia ini, sittati ayyam, 6 hari. Lepas tu Nabi menyebut, sayati ala zamanun, akan datang kepada kamu satu zaman. Bermaksud, ada zaman-zaman yang berubah. Yang mungkin hari ini lain, esok lain. Dan Nabi pernah menyebut, setiap 100 tahun akan datang orang yujaddidu dinha, yang akan merubah agama. Bukan dia ubah agama tu maksudnya bawa agama baru. Mungkin zaman itu memerlukan satu pencerahan baru. Macam mana nak refresh balik sebab zaman akan berubah. Itu Nabi cakap? Nabi cakap. Jadi menunjukkan bahawa kita pada hari ini sudah semestinya zaman kita berubah daripada zaman Nabi. Media sosial, komunikasi. Zaman dulu mimbar jadi tempat untuk menyampaikan iklan. Dalam Quran sendiri pun dia ada wording-wording Datuk. Wording-wording yang macam seolah-olah macam kita panggil copywriting lah. Akan nak bagi copywriting orang tertarik. Macam kita sebut Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, Alif Lam Ra. Tak pernah ada zaman dulu. Quran datang bawa satu wording membuatkan orang Arab dengar macam stop, terhenti sekejap. Macam cliffhanger dalam production. Quran pun ada. Tajuk kita pada minggu ini dan juga anda penonton di rumah ialah ketagih. Bukan ketagih dadah Ustaz, bukan ketagih makan, tetapi ketagih viral. Dan itu anda saksikan untuk anda berfikir, untuk anda menghayati sama ada boleh dipakai ataupun tidak. Daripada satelit menjadi internet. Daripada internet menjadi social media. Maka kehidupan manusia itu bertukar. Zamannya bertukar, macam Ustaz kata tadi, betul kata Rasulullah SAW, bahawa setiap 100 tahun tu akan ada perubahan dalam kehidupan. Inilah menjadi isu yang paling besar sekarang ni apabila manusia diperkenalkan dengan social media. Bagaimana manusia hari ini menggunakan social media yang sebaik-baiknya. Setiap benda dalam Islam ini benda baru, bukan ibadat, bukan ada nas. Benda yang kita pun tak tahu. Tak tahu apa benda ni, benda baru. Zaman Nabi tidak ada. Dalam Quran dia ada kaedah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapakah berani untuk cakap benda itu halal, benda itu haram? Tak semudah itu. Kita nampak buruk kita kata haram. Tak. Nampak okey kita kata halal. Semua benda itu asalnya harus. Melainkan ada unsur-unsur lain yang datang membawa kepada benda haram. Ustaz kata tadi, tengok cara kita menggunakan. Tapi manusia itu kadang-kadang dia terleka. Bab terleka ni Ustaz, boleh tak Ustaz huraikan bab terleka dengan dunia social media yang ada pada hari ini? Dia simple. Dalam agama ni dia ada menyebut innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka semua benda yang melampaui batas. Tak kira makan okey, makan melampau. Jangan tengok perut saya. Saya tak tengok Ustaz. Ustaz sini yang terasa. Mata tu kan. Makan melampau. Tak bagus. Okey. Kau nak sembang dengan kawan-kawan, silakan. Benda harus. Tapi kau sembang sampai kau abaikan family kat rumah, itu tak suka. Begitu juga media sosial. You nak guna sekadarnya untuk maklumkan. Kalau you ada sebab-sebab tertentu. Contohlah Datuk Rosyam. Datuk Rosyam dalam dunia industri penyiaran. Orang semua nak tahu perkembangan. Dalam dunia perniagaan, orang nak tahulah. Kalau you ada media sosial you, tiba-tiba you tak cerita tentang apa yang you jual. Jadi satu benda yang macam seolah-olah you tak menjual dengan apa yang Tuhan berikan kelebihan kepada you. Jadi benda itu harus. Maka gunakanlah. Cumanya pada hari ini, bila dia dah guna,
ramai orang salah guna. Salah guna. Bila salah guna ni sama ada dia gunakan untuk expose benda yang tak sepatutnya expose. Nabi pun ada cerita juga tentang keluarga Nabi. Nabi cerita tentang keluarga aku dengan Aisyah begini. Aisyah pun kalau Nabi wafat, bukan setakat cerita takat orang kata apa benda-benda surface. Bahkan dia pernah cerita dalam tandas. Cerita tentang macam mana dia mandi dengan Nabi. Tapi dulu Ustaz, kalau dicerita pun orang tak nampak gambar Ustaz. Sekarang cerita nampak gambar Ustaz. Saya dalam tandas. Ibarat macam tu kan. Ini yang jadi masalah. Walaupun Aisyah cerita tentang tandas, la tastahi fil haq. Tidak ada malunya dalam perkara benar. Sebab dia nak sampaikan sunnah Nabi dalam tandas macam mana. Macam mana Nabi bersama dengan pasangan. Kita tak boleh cerita ikut suka. Tapi dia kena cerita supaya orang dapat manfaat. Sebab Nabi itu adalah waswatun hasanah. Contoh. Jadi benda ini berlihat kepada keperluan. Sejauh mana keperluan? Kalau tak perlu cerita, tak payah cerita. Kalau orang tu, kita dah ada banyak-banyak platform. Tapi dia kata, aku tak pedulikan benda ni. Adakah dia ketinggalan zaman? Kita tak kata begitu kalau dia memang tidak memerlukan. Kita tak kata begitu kalau orang tu memang dia tak perlu pun. Dia nak expose pun tak perlu. Dia duduk kat kampung sorang-sorang pun tak ada benda tu pun tak ada masalah. Tetapi mungkin bagi sebahagian orang, dia menganggap inilah peluang untuk dia jalin silaturahim, nak kenal kawan lama. Cari kawan lama, masuk dalam Facebook terjumpa, lepas tu bercinta. Mak kita pun kena ada juga, betul tak? Kan? Nak tengok balik kawan-kawan lama. Dulu tak suka dengan medsos ni. Kan, media sosial ni kita pun rasa macam melampau, leka. Tapi bila dalam keadaan dia tengok kawan-kawan dia semua ada, jumpa pula rakan-rakan Facebook, dia pun buat juga. Adakah dia ketinggalan zaman? Bergantung kepada orang tu. Individu tu. Saya pernah jumpa ada orang yang langsung tak ada. Dia kata okey, hidup aman damai. Saya duduk kat kampung, saya jadi imam masjid, saya okey je. Jadi bagi dia lah, dia tak ada masalah. Tapi bagi sebahagian orang mungkin benda tu penting. Jadi kisah hidup ni ada orang boleh ambil manfaat, ada orang dia tengok dalam mata yang berbeza. Benda tu tengok pada Datuk. Macam Datuk, kalau Datuk share tentang rumah tangga Datuk, contoh. Ada sebahagian orang dia nak ambil Datuk sebagai inspirasi. Oh, Datuk jaga family dengan baik walaupun sibuk dalam dunia penyiaran. Walaupun hero Malaya kan, kiri kanan depan belakang datang kan. Saya pun geram kan tengok kan. Geram juga. Oh, ada ustaz pun ada sifat jealous. Tak, marah. Kan tengok Datuk tu kan. Tapi macam mana Datuk boleh jaga family dengan baik? Benda tu satu inspirasi tau. Sebahagian orang dia tak nak dengar kita ceramah. Kita ceramah tu nampak macam fake. Kau betul kau cakap pandai kan, tapi realitinya kau macam mana? Sebahagian orang nak tengok begitu. Baik Ustaz. Adakah social media ni membawa kejahanaman dalam kehidupan manusia hari ini? Wait, kita break sekejap. Kita kembali selepas ini, kita kupas adakah menjahanamkan atau membahagiakan. Kembali selepas ini, Sembang Viral Mega di TV9. Lagilah budak-budak lagi advance. Kita dah ketinggalan jauh dah. Jadi nak tak nak kita kena terus check and counter saja. Kita tak boleh halang. Yes, kekal. Orang boleh simpan resit, orang boleh tengok. Anak cucu kita pun kita bimbang boleh tengok lagi 20 tahun. Mungkin dia ada penyakit attention seeker yang memerlukan orang pandang dia selalu. Dia tak boleh duduk diam. Orang tak boleh tak tengok dia. Terpulang kepada individu itu sendiri. Apa yang korang nak daripada video yang korang buat. Ingat, apa saja yang di-upload pada internet, ianya akan kekal dalam internet. Kita tak nak pula nanti kan, bila kita dah tua, dah ada cucu, tiba-tiba cucu kita tengok benda-benda yang macam, atau aku buat macam ni. Apa perasaan anda ketika itu? Sebaik-baiknya kita kena fikir dulu sebelum kita sebarkan kan. Saya sendiri pun bukannya baik sangat. Jadi sebaiknya kita elakkan keluarkan kata-kata yang tak elok, jaga mulut daripada memfitnah. Isu-isu yang hangat kadang-kadang tak patut kita buat, kita terpaksa buat untuk dapatkan views. So bagi saya benda tu sangat-sangat, orang cakap tak sihat lah. Asalkan dapat perhatian orang, dia sanggup buat benda yang tak patut dia orang buat. Asalkan dapat views, dapat komen. Walaupun komen tu komen yang negatif, dia orang tak kisah. Dia orang berlumba-lumba untuk dapat benda tu, mengarikkan diri sendiri untuk dapat views. Ada yang terpaksa menimbulkan isu yang sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi dia orang buat cerita. And then ada yang menyentuh isu-isu yang sensitif, yang tak patut kita sentuh, tapi kita saja sentuh so that ramai yang akan masuk untuk komen so jadi viral. Society ni kena jadi bersih lah, maksudnya tak ada benda-benda gejala-gejala yang tak elok ni semua kan.
Ustaz, tadi sebelum break kita cakap pasal adakah social media ini menjahanamkan kehidupan manusia? Saya tak nafikan. Sebab benda tu real dan berlaku. Salah satunya mungkin sebab semua senang nak buat. Dulu ni kalau kita nak mengutuk, kita nak buka aib, mungkin dalam teritori yang agak terhad. Dalam rumah, dalam kampung, orang dululah. Kalau orang tu suka cerita benda buruk kan, orang akan nampak kedai kopi. Sekarang ni, kalau you tulis dekat KL, cerita tentang orang Kedah boleh. England boleh tahu. England boleh tahu. Segalanya. Dan orang pula mudah untuk create fake account. Yang tu masalah. Bila dia create fake account, orang tak tahu daripada sumber mana yang datang. Jadi ada orang, kita kenal, okey, yang ni namam, yang ni pengadu domba, ini kalau cakap tak boleh percaya. Tapi kalau fake account, dia nak buka cerita tentang orang, nak menghancurkan family orang, dia boleh buat. Sekarang ni orang akan sebut macam biasalah pepatah Melayu, tidak pokok bergoyang. Kalau tak ada angin, tak ada pokok bergoyang. Ya, tak ada angin, takkan pokok bergoyang. Dia lambung dulu. Kemudian orang tu nak kena mempertahankan, nak kena menjawab pula persoalannya. Sebab tu ulama menyebut fitnah itu tidur, jangan bangkitkan. Sebab itu dalam Quran disebut innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Celah-celah orang mukmin ni, semua mukmin baik-baik ni. Ada seorang dua orang yang kaki suka tersebarnya fahisyah. Nak tengok orang tengah okey, nak bagi orang bergaduh. Orang tengah tak ada masalah, saja cuit masalah. Dapat duit Ustaz. Dia membuat pendapatan Ustaz. Itu masalah tu, nak dapat viral, nak dapat like, nak dapat macam-macam. Tapi sebenarnya Ustaz, benda ni sebenarnya sembang kedai kopi lah Ustaz kan. Sebenarnya sembang kedai kopi, tapi dulu sembang kedai kopi tu habis kat situ saja. Sembang dalam social media ni dia akan menyeluruh dan juga share. Kekal. Yes, kekal. Orang boleh simpan resip, orang boleh tengok. Anak cucu kita pun kita bimbang boleh tengok lagi 20 tahun. Itu pandangan Ustaz. Tapi hari ini saya bukan dengan Ustaz saja. Saya ada tetamu saya. Dalam social media viral Ustaz. Anda saksikan bingkisan ini, siapakah tetamu saya? Ayah benar tengok cerita Robin Hood. Budak tak sekolah pun kenal siapa tu Robin Hood ayah. Ni saya. Saya lah Robin Hood tu ayah. Kau saja nak dengar aku nyanyi eh? Saya jumpa Pak Din dengan Pak Kodi masa kami sama-sama bersolat di masjid saya. Saya selalu menjadi imam pada jemaah saya. Mewakili kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha. Hilangkan sentap, hilangkan rasa kecil hati dan terus berjuang. Kenal Ustaz ni? Oi, gila lah tak kenal. Saya follow dia. Daripada sembang viral Ustaz bersama dengan saya, tak pernah Ustaz cakap dalam rakaman ataupun live peminat saya. Azhan, apa kesibukan sekarang? Saya sebenarnya baru aja habis satu projek selepas saya berehat agak lama sebabkan kemalangan motosikal baru-baru ni, Datuk. Sihat sekarang Alhamdulillah. Tengah recover. Kita tengah cerita pasal social media. Apakah social media ni menjadikan satu ketagihan viral? Adakah social media ini Ustaz membawa aib? Sebelum saya pergi kepada Azhan. Boleh membawa kepada aib sekiranya benda yang kita keluarkan itu, lontarkan itu, benda yang betul-betul sepatutnya ditutup tetapi dibuka. Sebab itu bila kita sebut aurat, aurat ni kalau bahasa secara istilahnya kita fahamlah, pusat di lutut, muka dengan tapak tangan boleh dibuka untuk perempuan. Itu bahasa kita faham sudut fiqh. Aurat ni sebenarnya apa benda yang mana boleh menutupi keaiban. Aurat rumah, contohnya rahsia rumah. Aurat kawan-kawan, keaiban kawan-kawan. Jadi aurat ni perlu ditutup bukan setakat secara fizikal, literal, nampak pakaian saja, tetapi keaiban, ada cerita-cerita yang tak perlu diceritakan, tapi bila dibuka, terserlahlah keaiban. Okey Azhan, apa pandangan Azhan? Ada orang menggunakan social media hingga merakam semua benda dalam kehidupan dia. Dia tengok dia tu background dia, siapa dan kenapa dia buat macam tu. Ada orang pada kita benda ni jelik, kita panggil kan, sikit-sikit nak post, sikit-sikit nak post. Tapi pada dia itu dia punya escapism,
dia daripada dia tak nak buat, dia tak nak stres, tak nak apa. Kadang-kadang dia saja nak trigger saja. Kita tahu benda ni akan sensitif pada mungkin agama, bangsa dan sebagainya, tapi dia petik satu isu kecil saja untuk dapatkan trigger tu. Tapi Azan juga kira kerap juga dengan media sosial Ya, saya kerap juga dengan media sosial, tetapi saya punya kategori lah. Macam saya lebih kepada aktiviti, hobi seperti hiking dan juga kenderaan 4x4. Jadi saya suka create community kat situ. Kita bercakap pasal aib ni Ustaz. Baru-baru ni ada satu pasangan tu, dia bercerai dengan suami dia. Dan dia buat TikTok Ustaz. Kemudian dia kata, okey, perpisahan kami ini tidak ada pergaduhan apa semua. Itu boleh ke Ustaz? Ada benda yang perlu diceritakan dan benda perlu dirahsiakan. Wa in khiftu shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Quran kata kalau berlakulah perselisihan faham, hampir-hampir berpisah sebagai contoh. Hanya hampir berpisah. Maka rujuklah kepada hakam di kalangan sebelah lelaki dan hakam sebelah perempuan. Maksudnya dia tak suruh pergi rujuk kepada semua orang, kepada netizen. Tapi niat dia mungkin macam tu Ustaz. Okey, niat dia mungkin dia nak bagi tahu walaupun kami berpisah, kami okey, kami berusaha cara baik. Niat dia baik Ustaz. Saya tak tahulah, saya tak tengok video tu. Tapi mungkin niat dia adalah supaya orang faham. Walaupun you pisah, takkan kena bergaduh. Tapi bila dia paparkan, drama macam-macam lah. Saya teringat satu peristiwa viral zaman Nabi. Aisyah viral. Satu Madinah. Yang viral kan tu adalah orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Quran tak cerita banyak tentang tukang pertama viral tu. Quran cerita tentang orang beriman ni. Hamnah binti Jahsyin, adik ipar Nabi, Hasan Thabit, Syu'ara, tukang syair Nabi. Jadi satu benda yang saya boleh ambil, salah satu Quran puji Abu Ayyub Al-Ansari. Ini suami dengan isteri dia. Orang rumah balik, Ummu Ayyub balik. Dia tanya, "Bang, tak dengar ke cerita viral ni Aisyah ni? Kan orang semua pakat dia sebut dia buat benda tak baik." Suami dia tanya, "Kamu dengan Aisyah, siapa lagi baik?" Dia kata, "Aisyah lah." "Aku dengan Nabi, siapa lagi baik?" "Nabi lah lagi baik." Suami baik untuk perempuan baik. Dia bukan nak kata Aisyah tak buat. Dia tak cakap pun Aisyah tak buat. Sebab waktu tu semua orang tengah nampak macam seolah-olah betul. Macam betul. Tapi sebenarnya dia nak suruh stop. Tak payah masuk campur. Suami yang baik untuk isteri yang baik, isteri yang baik untuk suami yang baik. Bila nak cari isteri tu? Saya baru pergi jadi baik tu. Maksudnya Azan tak kisahlah. Maksudnya boleh menerima sesiapa saja. Saya pergi jadi baik pun tak berjumpa lagi tu. Ke saya yang jahat sangat, saya pun tak tahu. Sekarang ni artis-artis kat Malaysia, dia bukan hanya macam Azan tadi kata konten tu melebihi kepada aktiviti. Tapi sekarang ni kita tengok selebriti kat Malaysia ni sampaikan dalam dia menghirit keluarga dia untuk dapatkan konten itu mendapat raih viewers yang tinggi. Secara jujurnya saya katakan, saya selalu melihat pada siapa pelaku dia yang buat ni. Kadang-kadang bad marketing dia akan boleh jadi good marketing untuk dia juga untuk bisnes. So dia akan createkan benda-benda yang trigger. Sebab kalau dia macam katalah dia jual jam. Dia kata okey, jam ni saya sedang jual jam. Ramai orang jual jam. Tak ada siapa nak tengok. Tapi kalau dia create satu perkara yang boleh trigger pasal jam tu, pasal peribadi ke apa semua, tapi dia back balik, belilah saya ada jual jam. Adakah itu mempergunakan? Itu mempergunakan juga sebenarnya. Tapi kena ada check and counter sebab benda ni kita takkan dapat halang. Sekarang ni social media mungkin kita nampak macam dah berat sangat dah ke arah ni. Kita tak tahu 2 tahun, 3 tahun akan datang dia mungkin akan jadi lebih besar lagi. Jadi kita tak boleh nak tutup. Kita boleh cakap kata mak bapak boleh kawal internet dekat rumah kan, supaya anak tak buka laman-laman yang tak sepatutnya. Tapi di luar lagilah budak-budak lagi advance. Kita dah ketinggalan jauh dah. Jadi nak tak nak kita kena terus check and counter saja. Kita tak boleh halang. Aib ini satu perkara yang boleh membawa kepada memalukan. Jadi bagaimana untuk kita mengelakkan daripada kita membuat aib ini kalau kita bersama dengan social media ketagih viral. Kembali selepas ini, Sembang Viral Mega di TV9. Orang sibuk minta account number, nak masukkan duit. Jabatan agama tak tahu, kawan tak tahu, orang keliling tak tahu. Tiba-tiba pagi hari, kopi cerita aku buat begini. Kopi cerita ke orang. Saya nak ajar dia supaya kau jangan buat perangai macam ni lagi. Tadi sebelum berehat kita cakap pasal aib lagi. Okey, saya bercerita pasal adalah satu video yang kecoh, viral. Dia tengah makan dekat tu, lepas tu tiba-tiba air batu tak ada, dia marah-marah tapi dia ambil video lepas tu dia keluarkan. Customer is always right. Saya nak ada air batu. Sekarang ambil air batu. Perlu ke buat macam tu Ustaz? Saya tak heran sangat orang marah. Orang marah tu biasa. Mana-mana pun ada orang marah, betul.
Tapi saya heran juga kalau kita marah orang, kita rakam dan kita bercerita kat orang. Sebab kita marah orang sebenarnya ekspresi. Yang ni pun boleh viral ni. Ekspresi muka kita ni sebenarnya tak bagus. Orang nampak kita panas baran. Sepatutnya kita lah simpan. Orang rakam itu cerita lain. Tapi inilah dinamakan satu perangai yang segalanya mahu diceritakan. Tapi Ustaz, kalau macam saya jadi dia pun, saya kena buat macam tu sebab saya tak dikenali. Kalau saya buat macam bagi anak suap makan elok-elok, siapa nak tengok Ustaz? Kalau saya marah-marah tu barulah viral. Ya. saya rasa Datuk, benda ni bagus juga apabila ada kesedaran macam dia jadi viral kerana kesilapan dia sendiri melakukan live dan menghentam pihak restoran tu. Bila kita tengok, kita nampak implikasi dia. Mungkin saya rasa menyedarkan orang lain. Macam mak bapak apa semua akan terus alert dengan anak-anak dan cakap okey jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni. Bila benda ni sampai kepada anak-anak, dia akan educate. Itu yang lebih baik daripada kita biarkan. Tadi kita bincang benda yang baik, lepas tu orang buat benda yang cakap benda tak baik. Yang ni dia buat benda tak baik tapi dia rakam. Lepas tu orang maki hamun. Dah memang kau macam tu bab. Okey, sekarang siapa nak tanggung dosa ni Ustaz? Tengok pada orang yang buat tu. Orang buat tu innamal a'malu binniyat. Niatnya apa dia? Kalau niatnya baik tetapi orang yang hentam tu niatnya buruk, orang yang hentam tu berdosa. Dia tidak bersalah. Orang yang upload tak bersalah sebab niat dia baik. Saya nak ajar dia supaya kau jangan buat perangai macam ni lagi. Yang kata saya komen, kau apa perangai kau macam ni? Cuba perangai kau elok sikit. Okey, komen ni ada macam-macam cara komen. Komen nak bagi orang tu berubah, satu. Komen nak bagi orang tu nampak dia di komen, satu. Komen nak menjatuhkan orang tersebut, satu. Ada macam-macam jenis. Kalaulah betul-betul nak menasihat, mungkin dia boleh DM, dia mungkin boleh private. Habis dia dah buat secara terbuka, saya komen secara terbuka Ustaz. Sebab tu kalau kesalahan secara terbuka, biasanya ditegur secara terbuka. Kita semua buat nakal, kan? Kita semua, Abang Rosyam buat nakal, kita tak, kan? Dan mengaku. Saya hampir nakal bila tengok Datuk berlakon gila-gila remaja tu. Lepas tu saya accident tu. Tak apalah, semua nakal lah, semua nakal. Kita semua nakal. Ya. Satu masa nanti mungkin kita akan bertaubat. Suatu masa mungkin orang waktu muda dia nakal, tua-tua dia nak taubat, tiba-tiba Tuhan tak terima. Salah satu sebab mujahirin. Mujahirin ni apa dia? Nabi cakap, malam hari dia buat satu benda salah, Tuhan dah tutup. Jabatan agama tak tahu, kawan tak tahu, orang keliling tak tahu. Tiba-tiba pagi hari kau pergi cerita aku buat begini. Pergi cerita ke orang. Membuka aib sendiri. Iya, membuka aib sendiri. Bangga dengan dosa. Ya. Aib orang tak boleh buka, aib sendiri pun tak boleh buka sebenarnya. Itu satu kesalahan yang tak boleh, tak betul. Sebab itulah yang kita tak nak tu. Kalau you tahu benda tu salah, tutuplah. Walaupun you kata untuk pengajaran semua orang, ya, tapi tak perlu kesemuanya diceritakan. Kita dah cerita pasal mengaib, saya nak cerita pasal nikmat. Takkanlah sosial media langsung tak ada nikmat. Ustaz tu cerita salah, itu mengaib. Takkan tak ada nikmat, mesti ada dapat pahala dengan menggunakan sosial media. Kita berehat sekejap, kita nak tengok komen-komen netizen Ustaz. Ada berani? Berani ni? Boleh. Ada berani, kita tengok sekarang. Kenapa tak unboxing sehingga ke titisan darah? Ini dah agak melampau ni. Ini dah okey, nanti kokot nanti dia bukan kita nak hentam orang tu aja, dia akan balik pada diri sendiri balik sebab dia akan tunjukkan siapa orang ni. Okey ni, takutlah. Standard barang elektrik ni nanti rosak, buang letu. Ini sangka buruk. Belum apa-apa dah doa yang buruk-buruk. Kan kita doa aja yang baik untuk orang sebab kita pun tak tahu nasib hidup kita dengan pasangan tu macam mana. Nanti orang doa buruk pula kat kita, apa perasaan kita. Yang salah, kita doakan yang baik-baik. Apasal makin ramai nama jadi apasal makin ramai jadi ni. Esok elok sangat ke tunjuk badan pasangan dalam pakaian ketat tu kat umum? Simpan sikit dek. Yang ujung tu baik, simpan sikit dek. Yang depan macam ada yang panas, ada yang Elah, itu biasalah kan. Biasa kadang-kadang komen tu ditulis tu elok tapi cara kita pula tukang baca tu dah jadi marah, tu jadi bergaduh kadang-kadang. Azhan Rani. Ya, tak. Social media. Takkan tak ada kenikmatan dalam social media? Alhamdulillah ada Datuk. Sebab tu saya aktif. Okey, antara dia kalau saya cakap dalam bidang saya lah, dalam career saya sendiri, apabila adanya social media macam ni, dia lebih memudahkan saya untuk mendapatkan feedback daripada kerja saya.
Macam bila ada drama saya tahu feedback saya macam mana. Apa yang orang suka, apa yang orang tak suka. Jadi dia membantu juga untuk kadang-kadang macam ada syarikat Datuk dengan syarikat Ustaz nak ambil saya kan. Apa yang Azhan ni dah buat? Apa kebolehan dia? Dia akan check dari social media saya. So dia boleh tahu apa saya ni speciality saya dekat mana, jadi dia tahu. Saya tak payah banyak kerja lagi dah. Dia membantu melonjakkan. Itu kira macam profile lah, kita punya profile lah, resume lah kan. Ada satu perkara lagi yang lebih saya nak kongsi tentang nikmat social media ni. Bila baru-baru ni ada kejadian banjir, fenomena banjir. Jadi satu hari tu kita semua dalam pandemik tak boleh bergerak mana. Saya cakap saya ada sekotak baju untuk dibagi, saya nak hantar ke Meru Kelang daripada kawasan rumah saya Hulu Selangor. Jadi saya cakap lah, kereta saya ni besar, 4x4 ni, ada sesiapa nak tumpangkan barang tak? Rasa macam nak pergi hantar lah. Saya kata baru rasa macam nak pergi hantar. Dalam masa tak sampai 1 jam, Datuk, orang sibuk minta account number, nak masukkan duit. Saya takut Datuk masa tu, sebab benda tu nak masuk account personal saya. Saya cakap, mula saya ambil lah juga, tapi tak banyak lah. Saya bawa 5,000 je masa tu. Saya belanjakan barang sampai ke atas bumbung kereta saya barang. Tu saya bawa. Kebetulan jumpa pula satu kawan 4x4 yang lain pula kata, nak pergi mana? Dia kata nak pergi sana Meru. Dia kata dia pun nak pergi hantar bot pergi Meru. Tak apalah, barang-barang yang banyak tu masuk sikit kat kereta dia. Daripada 2 kereta tu, petang tu pula ada ramai lagi orang tanya. Besoknya saya ada 12 biji 4x4. Angkut barang saja. Itu nikmat dia. Nikmat dia. Orang bagi, saya tak tahu siapa. Sampai saya terpaksa buka, minta satu kawan yang ada company buka akaun enterprise untuk terima duit bantuan banjir, dan sehingga ke tak sampai 1 minggu kami dah kumpulkan hampir 89,000 tak silap saya. Ulas sikit Ustaz. Nikmat ni apa sebenarnya Ustaz? Nikmat ni apa segala pemberian Tuhan yang kita rasa dengan kebaikan. Itu nikmat. Even kalaulah benda tu baik sekalipun, ataupun bukan benda baik, benda buruk sekalipun, tetapi kalau orang tu bijak melihat dari sudut belakangnya, contohlah Tuhan bagi sakit. Kalau orang boleh melihat dengan sakit tu makin dekat dengan Tuhan, maka dia juga boleh menjadi nikmat. Ada orang tidak dikenali dan dia menggunakan social media dan dia dikenali dengan apa cara pun yang dimasukkan ke dalam social media tu, asalkan viral. Adakah itu nikmat? Bagi sebahagian orang mungkin itu nikmat. Dia akan menjadi niqmah ataupun kita panggil sebagai azab apabila dengan apa yang dia dapat itu, walaupun orang nampak seronok tapi makin jauh daripada Allah. Saya bagi contoh. Saya nak bagi gambaran. Ada orang dia seronok dikenali. Dengan dikenali makin dekat dengan Tuhan, makin syukur, makin rasa seronok, dapat pendapatan, dia boleh berbelanja untuk ke jalan yang baik. Tapi ada orang mungkin dapat orang kenal, makin lupa diri. Itu bukan nikmat. Ada ke itu? Betul-betul. Dia rasa nikmat, tapi bagi Tuhan itu bukan nikmat. Dia makin lupa diri, makin sombong. Tapi sebenarnya dia menjuruskan ke arah niqmah. Niqmah ni satu benda yang lawan bagi nikmat. Lawan bagi nikmat. Ya, sebab tu segala nikmat ni semuanya apa yang Tuhan bagi kita makin dekat dengan dia, itu nikmat. Azan, okey, ada tak macam bila awak post satu benda tu, tiba-tiba jadi kecoh? Ada juga. Jadi awak masuk ke awak biarkan? Saya akan masuk. Kalau macam dah tak terkawal, saya akan delete. Saya akan delete posting tu dan saya akan nyatakan semula posting ni saya delete kerana menimbulkan ini. Cukup. Kalau mereka nak sambung, itu dah bukan anda saya lagi dah. Ustaz memang suka buat benda-benda viral ke dalam social media? Tak adalah juga rasa macam dekat nak share, dan kita seronok sebenarnya. Adakah Ustaz menggunakan social media untuk menjadi lebih popular? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada benda yang kadang-kadang kita perlu. Macam saya berniaga. Contoh kalau kita berniaga ni, kita pun faham kena buat konten. Ya, kena buat konten untuk orang tengok apa yang kita berniaga, dan kita kena bagi dia punya reach tu konsisten. Jadi kita terpaksa buat. Kalau ikutkan kita ni sibuk, kita pun ada urusan lain nak kena buat. Tetapi ada ketikanya perlu. Ada ketikanya benda baik itu perlu dipopularkan berbanding kita biarkan benda buruk itu lebih popular. Sebab kadang-kadang kita hanya sebut orang tengok semua pakat buruk semua jahat. Dia cerita social media semua jahat. Ada orang cakap yang kau yang baik, kenapa kau tak tunjuk? Kami nak cari yang baik, kau duk tak nak tunjuk, duk diam je. Lah, apa yang Ustaz cakap tu nikmat lah. Jadi nikmat ni satu benda yang manis sebenarnya. Dan nikmat tu hak milik Allah. Hak milik Allah. Sebab apa saya kata macam tu Ustaz? Dulu masa saya kecil-kecil, saya makan nasi dengan kicap, dengan ikan masin ataupun telur goreng. Dia punya sedap tu Ustaz. Hari ni saya boleh beli makanan yang RM50, tapi dia punya sedap tu tak sama macam yang dulu tu. Adakah itu nikmat Ustaz? Dia sebab benda metafizik ni, benda tak nampak tak Datuk.
Kan kita boleh beli bantal yang sedap, tilam pun nampak Datuk Rosyam jadi model tilam. Walaupun tak menarik sangatlah Datuk Rosyam jadi model tilam. Dah agak-agak banyak-banyak barang, kenapa tilam? Bagilah motosikal ke kereta ke. Dia dah ada tilam dia sendiri dah. Ya. Dah saya gurau. Okay, duit banyak beli tilam, tidur hotel 5 star, makan pun makanan. Kita boleh ada duit beli makanan yang enak-enak. Tapi enaknya makan Tuhan yang bagi. Betul. Nyenyaknya tidur Tuhan yang bagi. Itu nikmat tu. Jadi kita benda metafizik ni kita nak gambarkan melalui apa yang kita, ada orang dapat tidur elok tapi tilam cantik tapi tak lena. Nikmat yang Allah bagi pada kita, macam mana kita menggunakan social media tu untuk mendapat kenikmatan. Ini cerita pasal nikmat. Tapi kita tak boleh rehat sebentar. Aku rasa dah makin panas isu ni. Dia dah tak sing dengan kita punya background dah. Itu macam ala-ala luar negara. Patut sejuk. Tapi nampak macam panas kan. Tapi kita berlagak macam tak panas. Kita kembali selepas ni. Jangan lupa anda punya appointment dengan Sembang Viral Mega kembali berselepas ini. Orang takkan siapa-siapa kenal pun siapa saya sebenarnya secara peribadi. Antara sihir yang paling pertama dalam dunia zaman Nabi Sulaiman memisahkan pasangan suami isteri. Welcome back. Appointment anda bersama dengan Sembang Viral di TV9. Ketagih viral. Okey. Tadi Azan masa tadi kata ada nak tanya dengan Ustaz. Ya Ustaz. Saya memang nak tanya Ustaz ni macam bila tak, ini saya ambil pengalaman saya dalam syuting juga drama saya, ada membawa watak seperti Ustaz dan sebagainya kan. Dilema dia bila kita kata macam Ustaz ni kita golongan agama, orang pandang dia orang yang baik. Jadi dengan keadaan sosial media ni, adakah dia menghambat atau dilema untuk dia untuk tak boleh jadi diri sendiri? Jadi dengan ada sosial media, dia terpaksa berpura-pura saja, tunjukkan yang baik saja. Macam mana tu Ustaz? Ada ketikanya kita kat luar kita pakai baju smart handsome, dalam rumah kita pakai baju yang bersesuaian. Sedangkan kita cakap kat orang kita kena smart di mana-mana. Islam itu indah, Islam itu cantik. Tapi kenapa di luar cantik, di dalam tak cantik? Itu fitrah. Jadi kalau kita tak boleh tunjuk kita ni warak baik, jangan tunjuk perangai buruk. Itu prinsip saya. Contohlah kita media sosial, kalau kita rasa macam tak naklah nak tunjuk aku warak sangat kan, jangan pula kau paparkan kau punya akhlak yang buruk. Betul. Tak sepatutnya benda itu tak perlu dipaparkan. Itu fitrah manusia kan? Ya, fitrah manusia, dia tidak mahu dihina dan kita tak diminta begitu. Jadi kadang-kadang tu ada pura-pura. Ada tu Ustaz, kadang-kadang ada orang tu dia macam dia pura-pura nak bercerai lah Ustaz, lepas tu dia pura-pura lambatkan duit, tunjuk kereta mewah. Itu macam mana Ustaz? Tapi itu strategi pemasaran Ustaz. Okey, kita faham dunia pemasaran hari ini dia memerlukan ejen nak tengok dia ni kaya, dia ni boleh bagi duit kepada dia punya ejen akan berminat, akan join dengan dia. Betul, ada benda yang diharuskan kalau niat dia nak tarik ejen. Tetapi jangan melampau, sebab saya nasihat benda ini sebab dalam hadis pernah menyebut wasta'inu injah al-hawaij bil kitman. Berhati-hatilah, mintalah kejayaan dalam keadaan menutup. Maksudnya kerana di sekeliling kamu ini ada orang mahsud. Mahsud ni orang yang hasad. Kita tak tahu 100 orang yang like tu mungkin 2 orang tak suka. Imam Malik pernah nasihat Imam Syafi'i, kamu ni boleh cerita benda ni, bukanlah kata haram, tapi kalau boleh tu tak payah cerita. Antaranya ialah jangan cerita umur kamu. Walaupun tak ada masalah pun nak cerita umur. Tak boleh cerita umur. Bukan tak boleh cerita, dia takut dibimbangi kalau kita cerita sangat. Ada sebahagian orang dia tengok ni muda sangatlah dia ni, tak matang. Ataupun ada orang yang muda pada dia, ini orang tua, dia bukan faham orang muda. Jadi kalau tak salah cerita, bukan kata hukum haram, tapi apa payahlah cerita sangat. Nombor 2, jangan cerita sangat kebahagiaan rumah tangga. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Antara sihir yang paling pertama dalam dunia zaman Nabi Sulaiman memisahkan pasangan suami isteri. Ada orang suka tengok, seronoknya bahagialah nampak ni dengan ni kan, nampak seronok bahagia. Belum tentu semua mata bahagia. Maksudnya dalam social media, dalam kehidupan harian kita ni Ustaz, kena ada limitation. Ya. Kita tak tahu wa min syarri hasidin idza hasad. Di tengah-tengah kamu boleh jadi ada orang hasad dengki. Ataupun nombor 3, jangan terlalu menunjuk sangat kekayaan. Sebab boleh jadi ada orang yang dengki. Selagi mana tidak melampau sangat sampai ke segalanya kita nak cerita, dan kita boleh mendatangkan inspirasi kepada orang macam mana kita boleh mencapai kejayaan. Macam mana susah payah kita perjalanan kita handle situasi dalam keadaan ekonomi merudum, kita boleh struggle, kita boleh jadi hebat.
Dan tak semestinya semua benda hanya tunjuk, okey ini kereta aku, ini rumah aku. Boleh, jangan melampaui batas. Azan, limit engkau. Engkau punya limit bagi engkau seorang figura, seorang artis. Macam mana engkau letakkan limit engkau dalam menggunakan social media? Orang takkan siapa-siapa kenal pun siapa saya sebenarnya secara peribadi. Lebih pada kerja, saya lebih suka pada perkara-perkara yang fun. Dan kalau saya melibatkan keluarga, saya lebih sekarang ni saya ada mak lah. Sebab dulu zaman arwah abah saya belum pakai social media sangat. Saya tak banyak gambar. Jadi saya suka create moment saya dengan mak, dan saya cuba memupuk motivasi kepada orang lain untuk menghargai ibu dan bapa lah selagi ada. Jadi limit saya tak akan lebih baik daripada adik-beradik saya pun kurang. Kalau kata pasal soal hati ke, perasaan dengan orang lain ke, saya tak akan letakkan di situ. Limit saya lebih pada kerjaya, hobi dan juga Ustaz, kita cakap pasal social media, apa semua kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan tu boleh menimbulkan penyakit ain. Ada kemungkinan penyakit ain. Penyakit ain ni al-ainul haqqun dalam Sahih Muslim Nabi sebut. Ain itu benar, tapi benda tu susah nak diceritakan. Penyakit ain ni dia penyakit tak tahulah orang belah pulau Pinang dia panggil keteguran. Macam dia tegur, "Oi, cantiknya, comelnya engkau." Tiba-tiba jadi sebaliknya. Ini benda yang kita pun sukar untuk kita definisikan. Bukan ke macam kalau orang tegur comel-comel tu doa. Iyalah, sebab itu kita tidak tahu sebaliknya apa akan berlaku. Biasanya jadi kepada budak-budak, kanak-kanak, jadi kepada anak berlahir mudah dapat benda itu. Sebab benda ini kita pun tidak tahu. Ini benda metafizik Datuk, nak cerita pun susah. Patutlah biasanya diorang semua cakap, diorang jumpa saya buruk-buruk, saya makin handsome Ustaz. Kenapa kau gelak? Adakah kau mentertawakan apa yang... Sebab Datuk, saya ada ini gambaran yang selalu ni, terutama kawan-kawan kita lah, kawan-kawan saya lah, perempuan lelaki sama juga. Bila ambil gambar kan, nak buat posting mengharapkan perfect dan pujian. Kadang-kadang kita kata nak bergerak dah ni, dia masuk kereta saya masuk kereta saya, dia masuk kereta dia. Kereta dia tak jalan-jalan lagi. Sebab masih lagi ambil gambar selfie 3-4 kali nak dapatkan perfect. Dia dah tak ada macam gambaran diri dia sendiri. Dia nak yang orang tunjuk dan dia mengharapkan pujian. Tapi bila konsep mengharapkan pujian itu, saya rasa itu mungkin kena ada limit dia lah. Kena ada limit. Kerana puji-pujian patutnya bukan untuk kita. Puji-puji patutnya kepada Allah, kan? Tapi bila manusia yang mengharapkan pujian, dia akan kecewa bila tidak mendapat pujian, dia akan menjadi satu dilema dan tekanan perasaan. Itu masalah tu pada saya. Dia sangat seronok untuk selfie, untuk wajahnya dilihat. Dia suka tengok di cermin. Dia satu penyakit sebenarnya, tapi kita tengoklah, bergantunglah. Kalau dia tidak melampau tak ada masalah. Sebab tu kita banyak sebut nak upload, jangan melampaui batas. Itu je, kita tak ada kata tak boleh. Sebab al-ifrat wa tafrid. Nabi cakap ada orang yang melampau, ada orang yang cuai. Ada orang semua tak boleh, ada orang semua boleh. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami nak kamu ini umat yang sederhana. Jadi macam nak tunjuk kaya boleh, tapi jangan melampau. Nak tunjuk bahagia boleh, takkan tak boleh tunjuk saya dengan isteri saya alhamdulillah ini anniversary kami. Takkan tak boleh tunjuk. Boleh. Saya semua benda tak boleh pun tak jadi juga. Kan saya pergi melancong ke Paris kan. Takkan tak boleh tunjuk. Tapi melampau itu yang tak dibenarkan. Paris tu apa Ustaz? Dia pergi Mekah ni, depan Kaabah ambil gambar pun salah ke Ustaz? Saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa niat dia? Sebab dia tidak ada hukum khas. Orang yang tangkap gambar itu depan Kaabah itu orangnya hukum haram. Tak ada kata hukum begitu. Bergantunglah. Kalau dia niat memang nak tunjuk aku ni, sebenarnya dia insaf dah. Padahal dekat Malaysia tu tak insaf lagi pun. Kan nak tunjuk je. Dia dosa lah. Jadi kita tak boleh nak judge orang. Sebab kita tak tahu apa dalam hati dia. Niat dia expose benda tu untuk apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dia ada isu tau. Isu tentang orang yang suka tunjuk nikmat. Quran cakap Allah suka. Innallaha yuhibbul jamal. Macam bersyukurlah. Ya, bersyukur. Sebab itu Nabi tak suka orang yang ada bisnes, contohnya datang seorang pakai baju lusuh. Pakai baju lusuh. Aku dah bagi kau kekayaan. Ya. Kau pakai lusuh macam ni. Gaya kau ni sepatutnya kau kena pakai baju macam ni. Jadi ada hadis sahabat Nabi datang pakai baju lusuh. Nabi tanya, adakah engkau memiliki kambing? Ada. Hal indaka al-ghanam? Ada. Adakah engkau memiliki unta? Ada. Maksudnya dia ni somebody, ada duit. Tapi kenapa engkau pakai macam ni? Nabi kata atharu ni'mah. Allah suka tunjuk nikmat. Gaji 5,000, pakai baju 5,000 contoh. Asalkan tidak melampaui batas sampai orang tengok pun kecil hati. Jadi apa tujuan dia? Ulama kata salah satu sebab supaya orang miskin, asnaf miskin ni tak rasa semua orang asnaf. Kalau semua pakai selekeh, mana satu aku nak minta zakat ni, tengok semua macam miskin ni, macam aku juga kan. Lagipun macam katakan kau dah ada duit banyak.
kau belilah baju yang jenama mahal sikit, barulah ekonomi itu berpusing. Ya, bantu orang lain. Kau belilah baju ustaz, mahal sikit. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Zaman bertukar, kehidupan itu juga bertukar. Macam saya katakan pada awal tadi, revolusi. Nabi pun dah sebut setiap 100 tahun ada zaman yang baru dalam bentuk kehidupan. Ada pembaharuan dalam kehidupan. Dan inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Hari ini kita terdedah dengan begitu besar dengan social media. Dan hari ini kita bincangkan dengan ketagihan viral. Tapi viral yang macam mana yang perlu kita buat untuk diri kita, yang mana baik, yang mana buruk, kerana akhirnya perjalanan kita hanya kita saja seorang yang akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita nak bawa untuk berdepan dengan pencipta kita ini, kita yang menentukan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Azhan kerana sudi bersama dengan Sembang Viral. Begitu juga anda penonton-penonton di rumah. Thank you very much kerana anda menepati appointment anda dengan Sembang Viral Mega. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang-sembang kami pada hari ini. Bye.